Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga pada semua subscriber. Pada yang belum menjadi subscriber, jemput dan menekan subscribe dan lonceng untuk menjadi subscriber channel ni. Okay, insyaAllah kita berkongsi maklumat, kita maju bersama ya. Dan semoga kita semua sihat-sihat belaka. Itu yang paling penting ya. Kesihatan ialah kunci segala kebahagiaan. So kita kena jaga kesihatan. Baik, seperti tajuk dan thumbnail tu ya. Ada 3 perkara yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu ya. Sebelum kita nak memikirkan sama ada berjaya ataupun tidak, dapat ataupun tidak ya, wang KBSP yang seperti yang diperjuangkan. Okey, jom kita mulakan. Okey, baiklah ya. Masalah yang pertama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu ya. Perkara pertama ialah kepercayaan kita terhadap orang yang memperjuangkannya ya, iaitu siapa lagi ya. Takkan aku nak sebut banyak kali. Korang pun dah tahu nama tu, Azmi Bugis ataupun Azmi bin Muhammad Tahir, tak tahu aku ya. Lebih kurang macam itulah. Tersilap, mohon maaf. Okey, jadi Tuan Azmi serta pertubuhan gagasan inovasi rakyat ni. Okey, jadi apabila kita nak menuntut di bawah sesuatu pertubuhan ataupun pertolongan, bantuan daripada sesuatu pertubuhan, maka kepercayaan ialah kunci utama dia. Ya. Macam mana kalau kita nak minta bantuan daripada orang, tapi dalam masa yang sama kita tak percaya? Kita sangsi, benarkah ni, akan dapatkah, siapa dia orang ni, sebagai contoh. Kan? Jadi kunci yang pertamanya kepercayaan. Kalau kita hanya melaungkan sokong, wah, aku sokong, saya sokong, kami sokong, tapi dalam masa yang sama menimbulkan banyak persoalan yang berbaur kurang kepercayaan ya. Jadi tak boleh lah macam tu. Okey, jadi apabila perkara pertama itu muncul ya, ketidakpercayaan itu muncul, maka akan wujudlah perkara yang kedua. Kan? Apabila timbul rasa tidak percaya, kurang yakin, maka akan timbullah masalah yang kedua, iaitu masalah bimbang, takut, risau ataupun pura-pura risau ya. Risaulah sebab apabila untuk tuntutan kali ini perlu menyertakan maklumat peribadi ya. Ramai yang dah isi, alhamdulillah, tapi ramai juga yang masih belum isi ya. Kan apa? Takut maklumat peribadi bocor, maklumat peribadi dijadikan bahan untuk dijadikan bahan oleh skamer dan sebagainya. Dan lebih parah lagi, aku tak nak sebut benda ni tapi aku terpaksa sebut. Yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan perjuangan ini adalah satu perjuangan skamer. PJRR ni ialah skamer. Tuan Azmi ialah skamer. Okey, untuk menjawab persoalan yang sedemikian rupa ya, aku pun rasa nak tergelak ya. Okey, pernahkah selama hari ni kita jumpa skamer yang terang-terang meminta maklumat peribadi orang? Okey, tak ada kan? Selama hari ni pun gejala skamer ni dah lama wujud, dan skamer-skamer ni mendapat maklumat daripada macam-macam sumber. Tak payahlah kita cerita pasal maklumat peribadi apa semua. Contoh ya, kita pergi Petron, kita nak kad Petron tu kan, untuk aktifkan kad Petron tu kita perlu isi nama, nombor kad pengenalan, tak siap sign lagi kan, betul? Itu pun dah mendedahkan kita punya maklumat peribadi. Banyak lagi, tak payah aku sebut contoh yang lain. Dan kalau kita nak minta apa-apa borang permohonan kerja sebagai contoh kena isi borang permohonan kerja, kan juga detail juga yang dimohon. Jadi kenapa nak kaitkan, nak samakan Tuan Azmi dan PJIR ni dengan benda-benda yang sebegitu jadi tak masuk akal. Aku nak tergelak pun ada. Sebab apa? Kalau seseorang skamer tu terang-terang minta maklumat peribadi orang, memang aku cakap skamer tu bangang lah, terbang lah cakap kan. Tapi skamer takkan buat macam tu bukan itu modus operandi skamer buat kerja untuk mendapatkan maklumat peribadi. Dan maklumat peribadi sekarang ni senang didapati di mana-mana saja kan. Jadi itulah masalah yang kedua ni bersangkut dengan yang pertama tadi, soal kepercayaan. Okey, kepercayaan tu penting macam rukun negara. Yang nombor 1 apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Nombor 3, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Korang hafal tak rukun negara 5 tu kan? Jadi itu adanya. Hal yang kedua yang perlu disettlekan, jangan timbulkan persoalan skamer lah. Jangan timbulkan maklumat anda akan dipecah-pecahkan dan akan dibahagi-bahagikan. Okey? Selesaikan 2 masalah tu dulu sebelum kita nak berfikir perjuangan. Nak berjuang apa kalau korang tak percaya kat berjuang? Okey? Dan ada lagi satu, yang ketiga, yang benda ni akan menghalang. 1 dan 2 tu dah jadi penghalang dah kalau kita tak benteras awal-awal. Ada yang terakhir. Yang terakhir, okey, yang perlu diselesaikan ialah orang kata
setiap tuntutan mesti ada penentang, ya. Dan penentang itu terbagi kepada dua, orang luar dan orang dalam. Kalau orang luar bermaksud orang yang bukan pencarum, bukan orang yang terlibat langsung dengan hal-hal ini, tapi hal-hal lain. Contohnya, ya, macam NGO lain yang menentang, seperti yang sebelum ni. Sebagai contoh, kita ambil Persatuan Majikan lah kan, profesor, pakar ekonomi, banyak lagi lah kan. Itu orang luar. Tapi bagaimana pula golongan penentang di dalam golongan pencarum itu sendiri? Dalam isu ni aku nak highlight yang dalaman ni. Yang luaran ni boleh disailang oleh PGIR dan Tun Azmi, mudah. Tapi kalau di kalangan pencarum sendiri yang menimbulkan tentangan, benda itu menjadi ibarat duri dalam daging lah. Macam satu video yang aku pernah buat dulu tentang duri dalam daging. Mereka menuntut, tapi dalam masa yang sama memburukkan dan memporak-perandakan pertubuhan dan tuntutan, ya, apabila tak puas hati. Bila berasa tak puas hati, maka akan itulah dia, duri dalam daging, gunting dalam lipatan, apa lagi, semut dalam gula, apa lagi, ulat dalam batu. Itulah diumpamakan, ya. Dalam diam menentang, dan kadang-kadang penentangan itu ditunjukkan secara langsung dan juga tidak langsung. Okey, yang ini agak complicated, ya, agak rumit dan harus dibenteras. Puak-puak ni dibenteras dengan cara macam mana? Macam aku cakap, ya, mudah saja cara dia. Dan bunyi macam mudah, tapi tak mudah seperti yang kita boleh cakap, ya. Tapi benda ni boleh diimplikasikan, ya, iaitu dengan puak penentang ini perlulah dikenal pasti, ya, dan diasingkan. Jangan merosakkan susu yang sebelanga tu oleh setitik ataupun dua titik nila ni. Jadi nila ini haruslah di-remove, ya, dibuang ke benda ke, supaya susu terpelihara putih. Sastra aku kali ni. Kan? Kadang-kadang kita nak bagi penjelasan, kita perlu bagi penjelasan yang terperinci. Bila terlalu terperinci, dia jadi macam sastra pula, kan? Jadi penyelesaian bagi masalah yang nombor 3 ni, ya, ialah apa? Kita tetapkan haluan, ya, macam dekat highway, jalan lurus. Kenapa kita perlu pulas steering ke kiri? Kenapa kita perlu pulas steering ke kanan? Kita pegang je lah steering tu lurus, jalan lurus. So tetapkan haluan, kekalkan altitude, magnitude, segala tut-tut sampai terkentut. Kan, gurau-gurau juga. Tapi kita kena serius dalam dia macam ni, supaya kita boleh faham. Okay, kekalkan. Kalau menyokong, sokonglah sepenuhnya. Kalau menentang, tentanglah terang-terangan. Jangan menentang ibarat menikam dari belakang, ya. Ini sesuatu yang tak baik, ya. Menikam dari belakang, depan senyum, belakang menyinga. Okey, itu adalah perbuatan yang tak elok. Itu dia 3 perkara, ya. 3 perkara ni kalau tak disegerakan, dikawal, dibanteras, ya, ataupun diambil maklum oleh semua orang, maka percayalah, tuntutan KBSP 2.0 ni hanya tinggal nama je nanti. Jadi apabila kita nakkan sesuatu, kita perlu beriltizam untuk menjayakannya. Dan 3 halangan yang aku cakap itu boleh dibenteras, ya. Boleh dikawal, boleh disebarkan tentang kebenaran, ya. Kenapa perlu risau, ya? Cubalah tanam kepercayaan, kan? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri juga, ya. Dan seandainya, take note, ya. Dan seandainya lah, seperti yang didakwa scammer, seandainya anda betul-betul di scam macam manakah yang anda fikir anda akan terima? Panggilan telefon, abai je lah. Korang risau duit dalam KBSP korang hilang. Adakah mudah untuk mengeluarkan wang orang sekarang ni? Susah, kan? Sistem biometrik, perlukan thumbprint, kan? Nak pengesahan kad pengenalan dan sebagainya. Bukan mudah nak mengeluarkan duit orang sesuka hati. Jadi, scam di celah manakah yang korang takut sangat? Kalau setakat anda menerima panggilan telefon, anda telah daripada Jabatan Immigration lah, apa semua, korang takut sangat nak jawab? Jawab je lah. Macam aku, kan? Korang tahu aku buat YouTube ni, aku memang sentiasa nanti panggilan scammer. Sebab apa? Sebab kalau scammer call aku, silap besar je. Aku akan layan, aku akan rakam dan jadi bahan dia. Jadi setakat untuk menerima panggilan daripada scammer, apa susahnya? Kalau nombor tak dikenali, tak payah jawab, kan? Kalau nak jawab, bunyi lain macam, kau letak je lah, kan? Benda tu pangkalnya pada kita. Okay? Jadi pentingnya kepercayaan, itu yang paling penting. Dan jangan tikam belakang. Okay? Selesaikan 3 masalah yang aku sebut tadi tu, insyaAllah perjuangan ni akan berjaya dengan izin Allah lah. Tapi kalau tak selesai, benda ni berlarutan, dia tak akan ke mana. Okay, see you guys in the next video dalam update terbaru yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.